Assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi dalam channel Ustazah Hidayah, Pendidikan Islam tahun 1 Ulum untuk Minggu Transisi. Mari adik-adik kita belajar. Adik-adik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, seperti biasa, kita lihat dulu objektif pengajaran kita. Objektif kita hari ini adalah di akhir pengajaran kami dapat mempelajari nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Manakala kriteria kejayaan kita, saya dapat menyebut maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan lagi satu, saya dapat membezakan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Adik-adik, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua daripada 99 nama-nama Allah. Mari kita lihat dua makna nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman maksudnya pemurah. Manakala Ar-Rahim maksudnya adalah pengasih. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim maksudnya Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Mari kita teruskan lagi untuk lebih memahami maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adik-adik, kita dah tahu tadi maksud Ar-Rahman. Ar-Rahman maksudnya Allah Maha Pemurah. Nama Allah Ar-Rahman pula maksudnya lebih mendalam, iaitu Allah Maha Pemurah kepada semua makhluk dan hamba-hambanya. Makhluk Allah maksudnya manusia, haiwan, tumbuhan dan apa sahaja yang Allah jadikan adalah makhluk-makhluk Allah. Dan juga hamba-hamba tu kitalah manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, semua Allah nampak. Dan Allah beri kita pelbagai-bagai kemudahan, pelbagai-bagai ciptaan yang Allah beri kepada kita. Nak tahu buktinya? Apa buktinya? Apa bukti Allah pemurah kepada kita? Kepada semua makhluk, kepada haiwan, kepada tumbuhan. Mari kita lihat buktinya. Adik-adik, di sini Ustazah ada letakkan beberapa contoh bukti ciptaan Allah. Allah Maha Pemurah kepada kita. Buktinya semua ciptaan Allah. Kat sini Ustazah ada letakkan 3 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar pokok buah-buahan. Ustazah letak contoh gambar pisang di sini. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya kamu panggil banana. Banana ni, pisang ni sangat banyak kegunaannya kepada makhluk. Bukan kepada kita saja. Kepada haiwan pun boleh makan buah-buahan dia. Dan dia punya daun kita boleh gunakan. Semua tu ciptaan Allah. Semua kita boleh gunakan. Dan yang kedua, tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua adalah gambar sungai. Sungai memberikan kita sumber air. Kalau pisang tadi sumber makanan. Sekarang sungai sumber air. Semua makhluk Allah memerlukan air. Bukan kita saja, bukan manusia saja. Haiwan pun perlukan air untuk minum. Pokok pun perlukan air untuk hidup. Jadi kita semua saling bergantung. Apa terjadi kalau Allah tak cipta air? Apa jadi pada kita kalau tidak ada air? Air tiada. Kalau putus air sekejap pun kita dah rasa susah. Betul tak? Nak kena cari air sana, cari air sini. Nak mandi tak boleh, nak solat susah. Jadi Allah ciptakan sungai, Allah ciptakan laut, air terjun, semua tu sumber-sumber air. Okey, dan contoh yang ketiga, ciptaan Allah, haiwan. Gambar apa ni? Ni gambar lembu ataupun kamu panggil cow dalam bahasa Inggeris. Lembu ni ada banyak kegunaan kepada kita. Dia adalah sumber
Makanan. Makanan. Dia punya susu kita boleh minum, dia punya daging kita boleh makan, tulang dia boleh buat sup. Itu semua sumber-sumber makanan. Pada manusia saja ke? Tidak, pada haiwan pun sama. Ada haiwan pemakan daging. Pun ada. Jadi daging dia tu bukan manusia saja makan, haiwan sama haiwan pun makan. Bermakna ciptaan Allah ni semuanya saling ada kaitan. Saling memerlukan. Boleh ni? Baik, kita akan teruskan lagi dengan pembelajaran seterusnya. Baik adik-adik, cuba tengok di sini. Di sini adalah ciptaan manusia. Kalau tadi kita belajar ciptaan Allah, kita tak boleh cipta sama macam Allah cipta. Tapi kita masih lagi boleh mencipta sesuatu. Tapi taklah bernyawa seperti ciptaan Allah. Dia tak membesar seperti ciptaan Allah. Pokok berbuah, lembu boleh mengeluarkan susu. Kan? Kita tak boleh lah macam tu. Kita tak boleh mencipta sama seperti ciptaan Allah. Yang kita boleh cipta apa? Contoh. Saya ada beri 3 contoh. Sebenarnya ada banyak juga ciptaan manusia. Tapi ciptaan manusia sangat-sangat terhad, sangat terbatas. Sebab kita menggunakan akal, menggunakan fikiran kita untuk mencipta sesuatu. Contoh yang pertama adalah kereta. Ni gambar kereta. Ini lukisan lah. Lukisan ni pun kita juga yang lukis. Manusia boleh lukis, boleh buat. Tapi dia perlu akal, perlu fikiran yang Allah beri. Ada pelbagai jenis kereta lah sekarang kan. Ni ciptaan manusia. Boleh bergerak tapi mesti ada pemandu ataupun driver. Mesti ada minyak, petrol ataupun gas. Baru dia boleh berjalan ataupun bateri. Perlu sesuatu untuk menggerakkannya. Baik, yang kedua. Yang kedua, manusia boleh cipta rumah. Ini gambar rumah ni, saya tunjuk rumah. Semua orang ada rumah. Rumahnya ciptaan manusia. Manusia yang mendesainkan. Dia ada arkitek. Sebab dengan akal yang Allah beri, kita boleh mencipta rumah yang bentuk pelbagai bentuk. Rumah kamu tak sama dengan rumah Ustazah. Kan? Ada rumah tingkat-tingkat tinggi, flat, apartmen, kondo, ada rumah semi-D, banglo, ada pelbagai jenis rumah. Itu semua ciptaan manusia. Baik, gambar seterusnya, yang ni yang kamu selalu gunakan. Kamu selalu gunakan ni, gambar pensel warna ataupun krayon. Gambar krayon tu, kat pensel warna pun boleh. Sama juga ciptaan manusia. Gambar krayon ni kita guna untuk apa? Untuk melukis ataupun mewarna. Itu semua ciptaan manusia. Boleh bezakan ciptaan Allah dengan ciptaan manusia? Ada banyak perbezaan. Ciptaan kita boleh digunakan untuk diri kita sendiri. Tapi ciptaan Allah saling berkait-kaitan antara manusia, haiwan dan tumbuhan. Boleh faham ni? Baik, kita tengok lagi. Kita teruskan ya. Adik-adik, kalau tadi kita dah belajar Allah Ar-Rahman. Sekarang mari kita belajar Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim maksudnya penyayang. Tapi nama Allah Ar-Rahim lebih mendalam lagi maksudnya, iaitu Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Apa maksud beriman kat situ? Beriman maksudnya hamba Allah ataupun manusia. Kita hamba Allah, manusia, orang Islam. Yang sentiasa ingat, sentiasa melakukan perkara wajib yang Allah suruh. Itu maksudnya beriman. Percaya kepada Allah. Percaya kepada rukun iman.
Ada 6 rukun iman dan percaya kepada rukun Islam. Ada 5 rukun Islam. Ustazah pasti ramai yang dah tahu rukun iman, rukun Islam kan? Tapi kalau tak tahu tak apa, nanti Ustazah ajar. Bagaimana cara kita nak beriman? Ada banyak cara untuk kita beriman kepada Allah. Yang Ustazah nak tunjuk satu ni, yang kita akan buat hari-hari. Wajib buat. Apa dia? Mari kita belajar. Kita tengok lagi satu. Adik-adik, ini adalah salah satu cara kita beriman kepada Allah. Yang ni yang saya cakap ni satu cara je yang paling senang, yang paling mudah yang kita akan buat hari-hari. Cara beriman dia adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Apa dia 2 kalimah syahadah? Yang Ustazah tunjuk ni, yang dalam warna hijau. Mari ikut Ustazah baca. Dia ada bahasa Arab dan juga ada ertinya sekali. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh ikut Ustazah? Ustazah baca lagi sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita lihat maksud ataupun ertinya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini adalah lafaz 2 kalimah syahadah. Lafaz 2 kalimah syahadah ni kita selalu baca. Kalau kamu perasan, hari-hari kita baca. Kita baca bila? Di dalam solat. Setiap kali dalam solat kita akan baca. Bila masanya dalam solat tu? Semasa bacaan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jadi kita kena solat hari-hari. Hari-hari kita perlu perbaharui kita punya 2 kalimah syahadah supaya Allah sayang pada kita. Allah pemurah pada kita. Allah sayang pada kita. Dan kita mendapat apa yang kita minta dengan Allah. Kita doa. Lepas kita solat, kita doa. Ampunkan dosa-dosa kita, ampunkan dosa ibu bapa kita. Dan kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah. Ini yang kita belajarlah hari ini. Ustazah harap semua dapat faham. Adik-adik, sampai di sini sahaja pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap sangat-sangat semua boleh faham. Dan jangan lupa subscribe, like dan share channel Ustazah Hidayah. Terima kasih. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.